Korea saya tak pastilah kan. Bagi K-popers kat luar sana saya tak pastilah ada ke tak. Nanti saya cek balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Hajar dan selamat datang ke channel YouTube saya. Untuk video kali ini saya nak kongsikan kepada anda 5 aplikasi ataupun application yang kita boleh gunakan untuk menambah nilai produktiviti kita sebagai seorang Muslim. Zaman sekarang semua benda ada dalam telefon, semua benda dikompilkan dalam telefon kita. Jadi rugilah kalau kita tidak menggunakan teknologi yang ada pada hari ini untuk menambah nilai dalam kehidupan kita, insya-Allah. Disclaimer di sini, saya akan berkongsikan aplikasi berpandukan kepada penggunaan saya sebagai Android user, bukan sebagai pengguna Apple. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi mohon maaf lah kalau ada aplikasi yang saya kongsikan kepada anda semua ni tidak ada di Apple App Store. Jadi moga-moga tetaplah membantu sedikit sebanyak anda untuk mencari aplikasi seumpama dengannya, insya-Allah. Jadi aplikasi pertama yang saya nak kongsikan kepada anda, of course lah, aplikasi ini wajib bagi saya untuk semua kita ni sebagai seorang Muslim ada dalam telefon kita, iaitu aplikasi Quran lah. Jadi di luar sana ada banyak sangat aplikasi Al-Quran. Dan insya-Allah mungkin saya akan buat konten yang lainnya yang khusus yang akan bincangkan tentang beberapa aplikasi Al-Quran yang kita boleh bandingkan. Cuma hari ini saya kongsikan aplikasi yang saya sendiri guna, iaitu Quran for Android. Antara sebab saya pilih aplikasi Quran for Android ni sebab satu, template dia sama seperti mana dalam mushaf Quran lah. Jadi kalau kita buka Quran dan kita buka telefon ini, sama je lah dia punya kedudukan ayat dan juga template ayat-ayat ataupun surah tersebut. Yang kedua, kita boleh download banyak sangat pilihan-pilihan qori yang ada dalam aplikasi ini. Sama ada nak qori yang baca slow ke, nak qori yang baca laju ke, nak yang merdu ke, yang panjang ke, semua adalah bergantung kepada preference kita lah, kita dengan qori yang macam mana. Dan kita boleh ulang, kita boleh dengar ayat ataupun certain ayat untuk kita ulang berulang-ulang kali. Ini baguslah bagi kita yang dalam usaha untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita boleh pilih satu ataupun dua ayat untuk kita ulang, kita dengar sambil kita menghafal Al-Quran, insya-Allah. Dan aplikasi ini juga ada terjemahan yang kita boleh download, sama ada English ke, bahasa Melayu ke, bahasa Hindustan ke, bergantung kepada preference kita lah. Korea saya tak pastilah kan. Bagi K-popers kat luar sana saya tak pastilah ada ke tak. Nanti saya cek balik. 안녕하세요. 안녕하세요. Cuma kalau orang tu boleh berbahasa Arab, ada asas bahasa Arab, boleh baca bahasa Arab, kita juga boleh download pelbagai pilihan tafsir-tafsir yang besar, tafsir-tafsir muktabar. Kita boleh rujuk untuk kita memahami ayat-ayat tertentu. Cuma tafsir-tafsir tersebut kebanyakannya dalam bahasa Arab. Aplikasi yang kedua saya nak kongsikan kepada anda adalah aplikasi yang melibatkan hadis. Kalau saya prefer untuk kita gunakan aplikasi Encyclopedia Hadis, yang mana dalam aplikasi ini ada 9 kitab ataupun kutub hadis yang besar yang kita boleh rujuk. Ada matannya dan juga ada terjemahannya. Dan setiap hadis tu dia akan sertakan juga hadis-hadis yang berkaitan, ataupun orang kata akan melengkapkan lagi lah kefahaman hadis tersebut dengan dikaitkan dengan hadis-hadis yang seumpama dengan hadis tersebut. Malah dalam aplikasi ini juga kita ada hadis-hadis pilihan, ada poster-poster hadis, malah ada hadis 40. Antara kelebihan kalau kita ni ada aplikasi hadis dalam telefon kita ni, paling kurang lah ya, kalau kita tidak ada waktu untuk mendengar tazkirah, untuk mendengar kuliah, paling kurang kita ambil lah waktu untuk membaca satu dua hadis. InsyaAllah hadis Nabi SAW ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan ni kelebihan, yang mana perkataannya ringkas saja tapi mempunyai maksud yang mendalam dan mudah kita fahami. Malah kalau kita ni kena bagi tazkirah secara ad hoc kan, tiba-tiba on the spot, tolong bagi tazkirah sikit, kita boleh jadikan hadis-hadis ini sebagai rujukan ataupun sebagai topik perbincangan kita, supaya tidaklah kita ni merewang ataupun goreng tazkirah kita sampailah hanyut. Let's go. Aplikasi yang ketiga yang saya kongsikan kepada anda, of course lah, aplikasi yang melibatkan zikir ataupun wirid harian kita. Ada orang dia mengamalkan maksurat, ada orang dia mengamalkan rotib-rotib tertentu. Cuma saya sendiri, saya mengamalkan maksurat. Maka aplikasi maksurat yang saya gunakan adalah Maksurat Kubra yang dibuat oleh DK. Jadi aplikasi ni nama pun Maksurat Kubra, jadi kita tak pening lah kalau kita pergi ke program ke atau majlis ke, ada part yang dipakai dia baca Maksurat Kubra, kita boleh tengok bacaan Maksurat Kubra.
Kalau dia baca mak surat surah, kita boleh skip sikit lah bacaan-bacaan yang melibatkan mak surat kubra. Cuma apa yang best dengan mak surat DK ni bagi saya, dia punya template mudah lah. Dia punya bacaan pun sedap mata kita tengok, dan ada terjemahan, dan dia juga ada button untuk kita kira zikir-zikir kita, pengiraan zikir-zikir kita kan. Contohnya kalau ada zikir yang kena baca 3 kali, dia boleh tekan. Ada zikir yang kita baca 100 kali, kita boleh tekan saja di skrin telefon kita supaya kita on track lah. Taklah kita pening kan bila kita baca zikir kita, dah berapa kali akhirnya berulang-ulang sampailah kita semua tertidur sebab tak tahu kita dah baca ataupun kita dah zikir berapa kali sepanjang kita membaca mak surat tersebut. Aplikasi yang keempat adalah saya panggilkan sebagai aplikasi Mutaba'ah Pro. Aplikasi ni bagus lah sebenarnya kalau kita gunakan sepanjang Ramadan, maupun bukan masuk Ramadan pun kita boleh gunalah. Kalau sebelum ni kita biasa kan dengan satu checklist secara manual yang kita boleh tanda pakai pensel, tapi sekarang zaman moden semua yang kita boleh gunakan hanya menggunakan telefon sahaja. Jadi Mutaba'ah Pro ni kita boleh tambahlah amalan-amalan yang kita nak check. Contoh kita boleh letak solat subuh berjemaah ke, kita letak bacaan Quran berapa muka surat sehari ke, sedekah berapa ringgit sehari ke. Kita boleh list lah apakah amalan-amalan yang kita nak buat setiap hari, maupun amalan-amalan tersebut kita nak buat 2 kali seminggu ke, hari-hari tertentu sahaja ke. Kita boleh pilih lah kita nak set amalan tersebut pada hari apa ataupun pada setiap hari. Jadi kita juga boleh melihat kita ada graf pencapaian kita punya amalan, sama ada by satu amalan tertentu ataupun secara keseluruhan, by mingguan ke, by bulanan, by tahunan ke. Kita boleh check lah prestasi amalan kita. Dan aplikasi terakhir yang saya nak kongsikan kepada anda untuk hari ini adalah aplikasi Moon Plus Reader. Pada zaman ini kita terlalu banyak buku-buku ataupun kitab-kitab agama yang telah di PDF-kan. Malah pada hari ini kita lebih prefer untuk baca buku yang dalam format PDF berbanding dalam format secara yang keras-keras ni lah, yang maksudnya berbentuk buku ni kan, yang jauh lebih mahal lah kalau dibandingkan dengan buku-buku free yang kita boleh dapatkan dari internet. Any chance you could send me a PDF of that playbook? Namun kebanyakan daripada kita ada satu masalah lah. Biasanya kita akan download dan kita tak tahu lah kita letak kat mana kita punya bacaan tersebut. Bila kita nak baca lagi sekali, kita terpaksa download lagi sekali ataupun kita terpaksa menyelongkar dalam himpunan file kita yang begitu banyak. Jadi aplikasi ini akan membantu kita menyusun file-file PDF kita ataupun buku-buku PDF kita di atas rak virtual. Jadi kita boleh pilih lah file-file PDF yang kita ada. Kita boleh save dekat kita punya virtual rak tersebut. Kita boleh pilih cover kepada buku tersebut, dan juga kita boleh buat rak-rak khusus. Contoh buku tazkiyah, kita boleh add buku-buku yang bersifat tazkiyah. Buku-buku sejarah kita boleh add buku-buku yang bersifat sejarah. Kalau kita bernasib baik, kita ada PDF yang berkualiti, kita juga boleh tambah highlight, kita boleh tambah nota, kita boleh copy secara mudah benda-benda yang ada dalam buku PDF tersebut. Dan kalau kita baca sehari-hari pun, kita buka kita baca, dia akan stop lah tempat yang kita baca. Kalau esok kita buka balik buku tersebut, dia akan sambung balik bacaan kita yang kita tinggal semalam. Jadi insyaAllah jika ada lagi aplikasi lain yang boleh membantu kita, saya akan kongsikan pada video yang seterusnya. Jadi jangan lupa untuk like dan juga share video ini, moga-moga lebih ramai mendapat manfaat. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe video saya target lah sebelum Ramadan ini nak capai 500 orang. Jadi bantulah saya untuk mencapai target saya ini insyaAllah. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.